Hi and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to Dr. Alias. My name is Sumayyah binti Muhammad Mazlan and today I'll be presenting a presentation about perdagangan antarabangsa di Korea Utara bersama-sama dengan teammate saya iaitu Syafina binti Johari. Di antara tiga main points yang akan saya bentangkan pada hari ini ialah first, dasar wang negara Korea Utara. Seterusnya, bahan import dan juga ekspor Korea Utara. Dan akhir sekali sedikit ringkasan rumusan tentang keseluruhan presentation kami pada hari ini. Alright, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafina binti Johari. Nombor metrik AIG 180018. Jadi saya dan semuanya akan membentangkan tentang perdagangan di Korea Utara. Saya akan mulakan dengan pendahuluan. Selepas pembebasan daripada kolonial Jepun, Korea Utara menjalankan perdagangan dengan negara-negara sosialis seperti Kesatuan Soviet, termasuk juga negara China. Hubungan ekonomi antara negara pada ketika itu adalah berdasarkan harga dan kredit yang menguntungkan. Kesatuan Soviet juga telah memberi banyak bantuan dari segi teknikal keutamaan Korea Utara, di mana 70% industri besar Korea Utara adalah hasil daripada bantuan Kesatuan Soviet. Namun, selepas 1980, Kesatuan Soviet mula menarik balik sokongan mereka disebabkan kegagalan Korea Utara untuk membayar balik, untuk mengimbangi pembayaran. Jadi ini memberi tamparan yang sangat hebat kepada Korea Utara kerana perdagangan di antara Kesatuan Soviet dan Korea Utara menyumbang 2/3 daripada pasaran. Jadi ia memberi impak yang sangat berat kepada Korea Utara. Diikuti dengan perpecahan blok Kesatuan Soviet dan kegawatan makanan menyebabkan Korea Utara mengalami satu krisis di mana mereka mula mendapatkan bantuan dari antarabangsa sebabkan keperluan makanan mereka. Krisis kekurangan makanan ini merupakan krisis yang berlanjutan sehingga sekarang, daripada 1960 sehinggalah sekarang ia masih wujud. Kemudian perdagangan Korea Utara dibentuk oleh dasar pembinaan ekonomi sosial yang menyokong diri sendiri. Maksudnya di sini Korea Utara menekankan pengeluaran bahan mentah dan bahan bakar sendiri. Kemudian ekspor pula hanyalah dilakukan untuk memperoleh mata wang semata-mata, ataupun ekspor mereka hanyalah terhad kepada sesetengah barang sahaja. Ini adalah sebagai salah satu usaha untuk menghasilkan kemudahan sendiri. Kebanyakan kemudahan perindustrian yang diimport adalah terhad dan sebahagian kecil komponen sahaja yang dibenarkan untuk diimport. Walau bagaimanapun, Korea Utara menghadapi masalah batasan ekonomi disebabkan ekonomi sosial yang menyokong diri sendiri saja, self-reliant. So, jadi dia telah meredakan strategi ini. Kemudian dia mula memperluaskan perdagangan dengan negara-negara lain supaya dapat menyelesaikan masalah ini. Seterusnya kita pergi ke rakan dagangan Korea Utara. Korea Utara telah mengekalkan hubungan dagangan dengan 70 negara, tapi rakan dagangan utama yang sedia maklum kita tahu adalah China dan Korea Selatan. China telah menyumbang hampir 9% import Korea di Korea Utara, di mana China menyediakan pelbagai perkhidmatan seperti petroleum, trak penghantaran, ubat-ubatan, baja dan peralatan elektronik. Ekspor mineral ke China juga telah menghasilkan aliran utama untuk Korea Utara. Sebagai contoh, arang batu yang berkualiti tinggi iaitu ekspor antrasit telah menyumbang sebanyak $1 bilion setiap tahun sejak daripada 2011 lagi. Kemudian usaha sama antara syarikat sederhana dan kecil daripada China dengan syarikat di Korea Utara juga telah menghasilkan aliran pendapatan yang fleksibel di Korea Utara.
Kemudian kita juga mendapati syarikat China juga menggunakan tenaga buruh daripada Korea Utara untuk mengimport pakaian ataupun produk sepada siap, kemudian dieksport semula ke negara-negara barat. Perdagangan dua hala antara China dan Korea Utara naik 10 kali ganda antara 2000 dan 2015 dan memuncak pada tahun 2014 pada 6.86 bilion. Menurut data dari OEC dan Statista pada tahun 2017 yang kita akan dapat lihat di slide nanti, China masih merupakan rakan dagangan utama terbesar Korea Utara, di mana negara itu menerima lebih daripada 90% ekspor Korea Utara, kemudian diikuti dengan Pakistan, India dan Ghana. Begitu juga dengan import yang berasal daripada China dan rakan utama lain seperti Rusia, kemudian diikuti dengan Peru dan Honduras yang menyumbang sebahagian kecil daripada import Korea Utara. Alright, so dasar luar negara Korea Utara. Apakah maksud Hermit Kingdom? Hermit membawa maksud a person living in solitude as a religion discipline. Jadi apabila kita gabungkan dengan perkataan kingdom, ianya membawa maksud kepada sesebuah negara, sebuah organisasi ataupun masyarakat yang tidak ingin mempunyai apa-apa pengaruh ideologi daripada luar negara. Jadi Korea Utara is the perfect example of a hermit kingdom. Korea Utara, untuk Korea Utara, mereka tidak mempunyai suatu kuasa asing yang mempunyai kedudukan untuk mempengaruhi pentadbiran mereka. Ini kerana mereka mempunyai seorang pemerintah yang very autocratic dan sangat tegas dengan pendiriannya. See, the thing about North Korea is that they are very peculiar and sometimes inconsistent. And North Korea mempunyai misi perdagangan iaitu untuk membeli peralatan industri berat dan loji-loji untuk diguna pakai, dan selalunya urusan jual beli ini dibuat secara sulit dan persendirian tanpa ada mana-mana wakil daripada kerajaan. Okey, seterusnya adalah Perlembagaan Korea Utara. Perlembagaan Korea Utara menunjukkan kebebasan relatif dalam urusan pentadbirannya, dan North Korea ini sentiasa berhati-hati terhadap hubungan perdagangan luar negara seperti contohnya China. Di antara dasar utama Perlembagaan Korea Utara dari segi ekonomi adalah untuk mengembangkan dan memperluaskan lagi perdagangan asing dan menggalakkan penubuhan dan pengendalian perusahaan dari pelbagai peringkat di zon ekonomi khas. Alright, di antara bahan-bahan import North Korea adalah sejak mula berdagang lagi, makanan dan faktor pengeluar menjadi barang import utama Korea Utara. Pada tahun 1970 hingga tahun 1980, perkembangan dalam pengeluaran peralatan pengangkutan dan kelengkapan semakin meningkat dan semakin is always in demand. And in the mid-1990s, import bahan mentah tekstil juga meningkat, dan sejajar pada tahun akhir 1990, import makanan juga meningkat. Dan bukan itu sahaja, di antara bahan import yang terbesar adalah bahan tekstil dan juga minyak kacang soya. Seterusnya untuk bahan ekspor pula, barangan ekspor utama Korea Utara adalah barangan perkilangan dan juga pelbagai barang pengeluaran kilang dan makanan. Kalau kita boleh lihat dekat rajah yang tertera di sini, yang paling banyak diekspor adalah non-metal steel, iaitu terdiri daripada besi, tembaga dan seterusnya. Kita boleh lihat ada juga makanan-makanan laut dan sebagainya. Kemudian kita beralih kepada sekatan ekonomi yang dikenakan terhadap Korea Utara. Sekatan ekonomi
Korea Utara telah dilaksanakan selepas Korea Utara menjalankan ujian nuklear pertama pada tahun 2006. Pada mulanya, sekatan ini hanyalah pada larangan perdagangan terhadap barang dan bahan senjata api saja. Namun setelah beberapa kali mereka melakukan ujian ini, sekatan telah diperluas terhadap barang ekspor utama Korea Utara. Jadi, provokasi dan ujian peluru berpadu dan nuklear dari Korea Utara telah menyebabkan keterbukaan China dan Korea Selatan untuk mengetatkan lagi sekatan terhadap perdagangan. Tadi kita dah tengok China merupakan rakan dagangan utama bagi Korea Utara. Namun setelah Korea Utara melakukan pelbagai provokasi, China juga mengambil inisiatif untuk melakukan sekatan juga terhadap Korea Utara. China telah mengumumkan sekatan terhadap perdagangan dengan Korea Utara, termasuk larangan terhadap emas dan import arang batu tertentu. Okey, pada Ogos 2017, Resolusi 2371 telah mengharamkan negara-negara anggota UN daripada mengimport arang batu, biji besi dan makanan laut daripada Korea Utara. Kemudian, pada 11 September, dapat lihat Resolusi 2375 telah mengharamkan pembelian tekstil daripada Korea Utara dan menjual gas dan cecair kepada Korea Utara. Kemudian yang terakhir sekali, pada 22 Disember yang terbaru, Resolusi 2397 melarang penjualan tentera dan kapal perindustrian. Disebabkan sekatan ekonomi ini, Korea Utara menerima impak yang sangat negatif, di mana menurut laporan Agensi Promosi Perdagangan Pelaburan Korea, jumlah dagangan Korea Utara pada tahun 2018 adalah 2.84 bilion, namun ia menurun sehingga 5.50 bilion, iaitu sebanyak 48.8%. Kemudian ekspor menurun dengan sangat teruk daripada 1.77 bilion kemudian kepada 243 juta, iaitu sebanyak 86.3%. Disebabkan ekspor utama Korea Utara adalah arang batu, biji besi dan tekstil, sekatan terhadap barang-barang ini telah menyebabkan ekspor Korea Utara menurun sangat teruk. Kemudian import pula menurun daripada 3.77 bilion kepada 2.6 bilion, iaitu sebanyak 31.2%. Alright, untuk ringkasan keseluruhan presentation kami pada hari ini, as I said before, North Korea is very peculiar and very inconsistent with their economy and also their punya sistem pentadbiran. So one of the biggest advantage North Korea ada adalah mereka mempunyai senjata nuklear, dan mereka menggunakan senjata nuklear itu sebagai suatu strategi nuklear ataupun dinamakan sebagai nuclear blackmail, where they use di mana penyerang menggunakan ancaman senjata nuklear untuk memaksa musuh melakukan sesuatu. It's like okay, contohnya saya sebagai North Korea, it's like okay, you don't want to shake hands with me, you tak nak buat urusan jual beli dengan me, you're gonna pay the price. What is the price? You punya negara akan kena senjata nuklear. Yes. Tapi walau bagaimanapun, sejajar dengan peredaran masa, terutama sekali perubahan dari segi ekonomi dan juga perubahan pemimpin politik dan pentadbiran, Perlembagaan Korea Utara juga mengalami perubahan. Dan pada tahun 2000, it's very rare to see North Korea and South Korea to walk hands in hands together, especially dekat sebuah event yang besar iaitu Sydney Olympics, di mana mereka berarak bersama-sama di upacara pembukaan. Dan langkah ini sebenarnya telah menunjukkan suatu peningkatan positif pada perdagangan Korea Selatan pada waktu itu, dan North Korea juga telah membuka laluan perdagangan untuk Korea Selatan,
dan juga syarikat-syarikat Korea Selatan untuk membuat urusan jual beli di ataupun dengan Korea Utara. Alright, so I think that's all from us. Thank you for listening, Dr. Alias and all our virtual friends. And see you guys again bila buka semester. Bye. Thank you.